Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam ruangan bicara ilmu pada kali ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk banyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersua lagi dalam sudut bicara ilmu pada kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pegawai Pendidikan daerah kita, Tuan Haji Nikmat Nilik, kerana dengan kebenaran dan usaha beliau dapat kita meneruskan sesi bicara ilmu pada kali ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, izinkan saya pada kali ini untuk berkongsi bicara ilmu tentang pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Aspek yang akan kita bincangkan kali ini ialah aspek pertimbangan profesional. Jadi apakah maksud pertimbangan profesional? Pertimbangan profesional adalah pertimbangan yang dibuat menggunakan pengetahuan profesional terhadap kurikulum yang dihasratkan, mencakupi pengetahuan, kemahiran, nilai, bukti pencapaian, strategi pengajaran, kaedah pentaksiran serta kriteria dan standard yang ditetapkan. Pertimbangan profesional memerlukan kita sebagai guru membuat keputusan secara beretika dan bertanggungjawab tentang tahap penguasaan murid berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran. Guru juga menggunakan pengetahuan, pengalaman, input murid dan mengamalkan tanggungjawab profesional dalam membuat pertimbangan profesional. Guru juga perlu sentiasa mengikuti perkembangan tentang bidang atau disiplin ilmu, pedagogi serta pentaksiran melalui pembacaan dan perbincangan secara profesional dengan rakan pendidik lain untuk meningkatkan kompetensi dan membuat pertimbangan profesional. Secara ringkasnya, elemen-elemen dalam pertimbangan profesional meliputi pengetahuan guru, tanggungjawab profesional, input murid dan pengalaman guru. Pengetahuan bermaksud guru perlu berpengetahuan luas dalam mata pelajaran diajar, meliputi ilmu kandungan, strategi pengajaran serta berkebolehan mentaksir murid dengan pelbagai kaedah pentaksiran secara adil, telus dan konsisten. Tanggungjawab profesional pula, guru melaksanakan pentaksiran secara bertanggungjawab dan beretika berdasarkan pengetahuan, input murid serta pengalaman yang ada dengan cekap, adil, telus, sistematik dan holistik. Perlu diingatkan juga input murid merupakan salah satu daripada elemen pertimbangan profesional. Guru perlu menganalisis dan membuat pertimbangan berdasarkan pemerhatian, perbincangan dua hala, soal jawab, lembaran kerja murid, buku log profesional, jurnal harian, kuis, esei, puisi, slide pembentangan hasil projek dan lain-lain yang bersesuaian. Input murid juga termasuklah pertimbangan berdasarkan prestasi murid dalam aktiviti PDP, ujian latihan yang diberikan. Elemen pengalaman pula, guru perlu menggunakan pengalaman mengajar dalam interaksi dengan murid. Berdasarkan pengalaman, guru dapat mengenal pasti kekuatan dan potensi murid. Walau bagaimanapun, guru harus mentaksir murid secara profesional. Bagaimana melaksanakan pertimbangan profesional? Pertimbangan profesional, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan satu proses yang berterusan dalam sepanjang proses PDP. Guru dapat melakukan pertimbangan profesional berdasarkan kegerapan, pemerhatian dan interaksi dengan murid dalam masa tempoh yang sesuai. Walau bagaimanapun, untuk satu pertimbangan yang boleh dipercayai, seorang murid harus diberi peluang yang mencukupi bagi menunjukkan apa yang telah dipelajari. Ini bermakna guru harus mengumpul hasil kerja murid yang secukupnya serta melakukan pemerhatian untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh bagi membantunya dalam membuat pertimbangan terhadap murid. Ini membolehkan guru membuat justifikasi tentang pertimbangan yang telah dilakukan.
Terdapat beberapa perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pertimbangan profesional yang berkaitan dengan elemen-elemen telah kita bincangkan tadi. Perkara tersebut adalah salah satunya hasrat kurikulum. Guru perlu memahami objektif kurikulum yang terkandung dalam DSKP dalam mata pelajaran yang terlibat. Kurikulum semua mata pelajaran terdiri daripada pengetahuan, kemahiran dan nilai. Bagi menentukan tahap penguasaan murid, guru naklah memahami hasrat DSKP tersebut dan juga memahami standard kandungan, standard pembelajaran serta standard prestasi bagi mata pelajaran masing-masing. Tujuan pentaksiran juga adalah penting dalam menentukan tahap penguasaan murid. Guru perlu menentukan tujuan pentaksiran, mengenal pasti aspek pembelajaran yang perlu ditaksir berdasarkan standard prestasi bagi setiap kelompok, standard kandungan dan standard pembelajaran. Kaedah pentaksiran juga merupakan antara perkara-perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pertimbangan profesional. Guru perlu menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran meliputi pemerhatian, lisan dan penulisan melalui pelaksanaan PDP. Guru perlu meningkatkan kemahiran membuat pertimbangan dan memberi justifikasi terhadap setiap murid serta sentiasa merekodkan perkembangan pembelajaran murid. Hasil kerja murid merupakan salah satu bukti perkembangan pembelajaran murid. Aspek suasana pentaksiran juga memainkan peranan penting dalam pertimbangan profesional. Guru perlu mewujudkan suasana menyeronokkan tanpa tekanan bersahaja dalam persekitaran bilik darjah agar interaksi guru dengan murid, murid dengan murid serta murid dengan bahan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pentaksiran bilik darjah seharusnya berlaku secara autentik dalam situasi PDP dan tidak dalam situasi yang terlalu formal seperti dalam Dewan Peperiksaan. Elemen amanah juga memainkan peranan penting dalam pertimbangan profesional. Kita seharusnya bersikap terbuka dan profesional dalam membuat pertimbangan serta memberi justifikasi terhadap perkembangan dan penguasaan pembelajaran murid. Sikap terbuka dan profesional ini mencerminkan sikap amanah serta memupuk keyakinan di kalangan guru dan murid serta ibu bapa terhadap pertimbangan profesional yang dilakukan. Dalam pertimbangan profesional juga, guru naklah memberi peluang yang adil serta masa secukupnya kepada murid untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari, termasuklah mempelbagaikan sumber, aktiviti dan kaedah pentaksiran supaya murid mendapat ruang dan peluang untuk mempamerkan keupayaan mereka dalam melaksanakan pelbagai bentuk tugasan. Tidak semua murid berkembang pada kadar yang sama. Terdapat faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi perkembangan murid seperti faktor latar belakang keluarga, kelengkapan prasarana dan bilik darjah atau sekolah serta lain-lain faktor. Moderasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam menetapkan aspek atau kriteria dalam pentaksiran. Dalam proses moderasi, guru berkongsi pengalaman, pengetahuan, pemahaman kurikulum yang meliputi standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Strategi pengajaran serta pentaksiran bagi melaksanakan pertimbangan profesional. Proses ini melibatkan membuat keputusan yang konsisten dalam mentaksir tahap penguasaan murid. Moderasi dilakukan oleh guru mata pelajaran yang sama dalam panitia yang sama. Moderasi penting bagi mengurangkan jurang pertimbangan profesional antara guru dengan guru yang lain. Moderasi juga adalah untuk memastikan keesahan dan kesaksamaan dalam pertimbangan profesional dan pentaksiran yang dilakukan. Tujuan moderasi ialah untuk memastikan pertimbangan yang adil dan konsisten dan sah dan boleh dipercayai, meningkatkan komunikasi profesional di kalangan guru, mewujudkan pembelajaran profesional di kalangan guru dan meningkatkan tahap pengajaran dan pembelajaran. Moderasi juga melibatkan perbincangan, penyelarasan dan persetujuan sesama rakan sejawat dalam panitia atau mata pelajaran yang lain dalam mata pelajaran yang sama. Perkara yang dimoderasikan termasuklah aspek
penentuan kaedah pentaksiran, pemilihan instrumen pentaksiran, kriteria pertimbangan profesional serta penentuan tahap penguasaan. Terdapat beberapa model atau kaedah dalam moderasi. Antara kaedah-kaedah tersebut ialah kalibrasi, iaitu mengambil beberapa sampel hasil kerja murid dan ditaksir secara sendirian oleh guru. Guru kemudian berbincang tentang pertimbangan yang telah dilakukan dengan guru-guru yang lain. Tujuan kalibrasi ialah untuk mendapatkan persetujuan dan pemahaman yang sama terhadap standard atau pertimbangan yang telah dilakukan. Persidangan juga boleh dilakukan dengan mengambil kira hasil kerja murid yang ditaksir secara sendirian oleh guru. Beberapa sampel hasil kerja murid yang mewakili pelbagai tahap penguasaan dipilih secara kolaboratif dan dibincangkan. Tujuan kaedah ini ialah untuk mendapatkan persetujuan dan pemahaman yang sama dalam pemberian tahap penguasaan murid tersebut. Merujuk pakar juga adalah cara lain untuk moderasi. Guru perlu melakukan pentaksiran kepada murid masing-masing. Seterusnya hasil pentaksiran tersebut diserahkan kepada pakar untuk mendapatkan maklum balas sama ada guru telah menterjemah dan menggunakan standard seperti yang dihasratkan. Secara ringkasnya, pertimbangan profesional yang ditunjukkan oleh guru itu dapat membantu menjawab kepada bagaimana seseorang murid dapat tahap penguasaan seperti yang diberikan oleh guru tersebut. Pertimbangan profesional juga seharusnya dapat menjelaskan kenapa murid tersebut layak tahap penguasaan yang diberikan kepadanya.